Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Cikgu An dalam subjek Sejarah Tingkatan 1. Untuk video kali ini, saya akan mengulaskan mengenai bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, jom kita mula sekarang. Okey, first kali kita kena tahu apakah itu sejarah. Okey, sejarah ini akan didefinisikan dalam 3 cara, iaitu yang pertama dalam bahasa Inggeris, di mana sejarah dalam bahasa Inggeris ini kita sebut sebagai history. Okey, dan perkataan history ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu kita sebut historia yang bererti penyelidikan. Okey, sejarah dalam bahasa Melayu pula. Perkataan sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu sajaratun, di mana sajaratun ini maksudnya pokok. Okey. Dan dalam bahasa Melayu juga sejarah ini dikaitkan dengan silsilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Okey, kita tengok pula sejarah dalam Kamus Dewan. Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai asal usul, silsilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah berlaku. Okey, kita tengok pula pengertian sejarah mengikut sejarawan. Okey, untuk mentafsir pengertian sejarah ini, kita akan tengok daripada 5 ahli sejarawan. Okey, yang pertama ialah Herodotus, kedua ialah E.H.K, ketiga Muhammad Yusuf Ibrahim, keempat Ibnu Khaldun dan yang terakhir ialah Ko Kai Kim. So kita tengok dulu apa pengertian sejarah mengikut Herodotus. Okey, Herodotus mengatakan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagungkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa itu. Okey. Manakala E.H.K pula mengatakan sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya dan juga suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan juga masa lampau. Okey, Muhammad Yusuf Ibrahim pula menyatakan sejarah adalah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang dahulu. Okey, manakala Ibnu Khaldun pula mengatakan sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir ialah Ko Kai Kim, di mana Ko Kai Kim menyatakan sejarah ini merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku, di mana sejarah ini mendorong kita lebih memahami apa yang telah berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Kesimpulan Ko Kai Kim ni, dia kata sejarah ini ialah ibu kepada semua bidang. Okey. So, cikgu harap sampai sini kamu faham pengertian sejarah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu masa silam dan juga ruang dalam sejarah. Okey, untuk masa silam dan juga ruang, kita akan tengok daripada 7 istilah. Yang pertama ialah apa dia masa silam, kronologi, dekad, abad, alaf, masihi dan juga sebelum masihi. Okey, so cikgu bagi masa 5 minit. Cuba kamu suai padankan istilah dengan maksud istilah tersebut. Okey, kita tengok dulu ya. Yang pertama, sama tak jawapan cikgu dengan jawapan kamu? Okey, yang pertama ialah masa silam. Apakah masa silam? Okey, masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Kronologi. Okey, kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur dan mengikut urutan masa. Okey, masa silam dan kronologi ini ia lebih kurang sama juga, iaitu rentetan peristiwa yang telah berlaku. Cuma bezanya kronologi ini dia mesti berlaku secara teratur dan mengikut urutan masa. Okey, jika ada secara teratur dan mengikut urutan masa, itu ialah kronologi. Okey. Yang ketiga ialah dekad. Apa dia dekad?
Okey, dekad ialah sesuatu peristiwa yang berlaku dalam jangka masa 10 tahun. Okey, dekad 10 tahun. Okey, manakala abad, okey, peristiwa yang berlaku dalam masa jangka masa 100 tahun. Alaf, okey, jangka masa 1000 tahun. Okey, kita tengok pula apakah Masihi ataupun diwakilkan sebagai M besar M. Okey, Masihi ialah bermula selepas kelahiran Nabi Isa. Maksudnya apa-apa peristiwa yang berlaku selepas kelahiran Nabi Isa, kita akan sebut tempoh itu ialah Masihi. Okey, peristiwa yang berlaku sebelum Masihi ialah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa. Kita akan kenali sebagai tempoh sebelum Masihi. Okey, so 7 istilah ini kamu kena ingat apakah dia punya definisinya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, ini aktiviti mencerna minda kita. Okey, cikgu bagi kamu 5 peristiwa. Okey, yang pertama ialah peristiwa bermulanya Kerajaan Melaka. Kedua, pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Ketiga ialah Majlis menandatangani Perjanjian Kemerdekaan. Keempat, Perisytiharan Malaysia. Dan kelima ialah kedatangan Portugis ke Melaka. Jadi cikgu nak kamu susun 5 peristiwa ini mengikut kronologi yang betul. Okay, kronologi tadi ialah peristiwa yang telah berlaku mengikut urutan masa yang betul. Okay, so kita akan nomborkan nombor 1, 2, 3, 5 sehingga 5 mengikut kronologinya. Okey, kita tengok peristiwa yang pertama yang manakah berlaku. Okey, peristiwa yang pertama berlaku ialah bermulanya Kerajaan Melaka. Okey, yang kedua, kedatangan Portugis ke Melaka. Peristiwa yang ketiga ialah pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Okey, peristiwa yang keempat ialah Majlis menandatangani Perjanjian Kemerdekaan. Yang terakhir ialah Perisytiharan Malaysia. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu sumber sejarah. Okey, sumber sejarah dibahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama ialah sumber primer, yang kedua ialah sumber sekunder. Okey, kita tengok dulu apakah sumber primer. Okey, sumber primer ni bersifat asli, belum diolah dan juga belum ditafsir. So maksudnya sumber primer ni ialah sumber yang dijumpai oleh ahli sejarah. Okey, kita tengok contoh-contoh sumber primer. Yang pertama ialah fosil. Okey, yang kedua artifak, yang ketiga bukan artifak, yang keempat diari, kelima keterangan lisan, keenam dokumen rasmi, fail rasmi jabatan, manuskrip, surat peribadi dan juga batu bersurat. Okey, ini ialah contoh sumber primer di mana sumber ini ialah sumber yang asli, belum diolah dan juga belum ditaksir. Okey, kita tengok sumber kedua iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini ialah sumber yang telah diolah, telah diterbitkan dan juga disebarkan kepada umum. Okey, kita tengok contoh sumber sekunder. Okey, yang pertama buku, kedua majalah, risalah, ensiklopedia, akhbar dan juga jurnal. Okey, maksudnya ini ialah sumber yang telah diolah, diterbit dan disebarkan kepada umum. Maksudnya sumber ini kita boleh beli di mana-mana sahaja. Manakala sumber primer ini adalah sumber yang sangat berharga yang hanya disimpan di muzium untuk tontonan sahaja. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu penyelidikan dalam sejarah. Okey, untuk penyelidikan dalam sejarah ini ada 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan apabila mereka melakukan penyelidikan. Okey, yang pertama ialah kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Okey, kita tengok dulu kaedah yang pertama iaitu kaedah bertulis. Okey, kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat dan juga ataupun ditulis. Okey.
Kat sini ada 5 cara yang digunakan dalam kaedah yang bertulis. Yang pertama, kita mesti mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh ataupun institusi yang terlibat. Yang kedua, kita akan dapatkan dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Yang ketiga, kita akan mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Kelima, kita menggunakan peralatan yang sesuai, dan juga yang terakhir, kita menganalisis sumber yang kita simpan tersebut. Itu ialah kaedah bertulis. Kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Apakah kaedah lisan? Kaedah lisan ialah proses mendapatkan maklumat melalui temu bual, di mana tokoh yang dipilih itu yang dipilih untuk temu bual dikenali sebagai orang sumber. Okey. Sumber ini ialah mereka yang memberikan maklumat berdasarkan pemerhatian dan juga pengalaman mereka sendiri. Okey, untuk kaedah lisan ada 3 langkah yang mesti kita ikuti. Yang pertama ialah langkah persediaan, di mana langkah persediaan ni kita mesti tentukan orang sumber, skop dan juga soalan yang perlu kita temu bual. Okey, langkah yang kedua ialah kita buat rakaman temu bual. Sebelum temu bual tu kita mesti membuat persediaan yang lengkap, dan semasa temu bual kita mesti membuat rakaman sepanjang temu bual. Okey. Dan yang ketiga, kita memproses rakaman, di mana kita menyutir rakaman dan juga menilai fakta yang kita dapat tu dalam bentuk sumber bertulis. Okey. Okey, sumber yang ketiga ialah kaedah yang ketiga ialah kaedah arkeologi. Okey, apa dia kaedah arkeologi ini? Kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah menggunakan kaedah gali, cari ataupun ekskavasi. Okey, kita tengok dulu apakah aktiviti yang biasa dilakukan di tapak penemuan. Okey, yang pertama ialah ahli-ahli arkeologi ini akan buat perancangan grid, di mana setiap petak diberikan nombor. Okey, kemudian mereka akan menandakan kawasan berdasarkan plan dan ekskavasi dengan mencatat semua penemuan. Okey. Okay, dekat sini dia ada tunjuk beberapa contoh gambar yang aktiviti semasa di tapak penemuan. Okey, ekologi bawah air ini merupakan kaedah ekologi yang semakin popular pada hari ini. Okey, di mana kaedah ekologi ini mencari maklumat daripada bahan tinggalan sejarah yang berada di bawah laut, tasik dan juga sungai. Dan dia punya stepnya agak berbeza dengan ekologi yang biasa, di mana untuk ekologi bawah air ini, yang pertama, ahli ekologi mesti bersedia dengan peralatan menyelam untuk memastikan keselamatan ahli ekologi tersebut. Yang kedua, melakukan fotografi untuk merekod butiran ekskavasi. Yang ketiga, menggradekan ekskavasi untuk merekod lokasi hasil penemuan. Yang keempat, menyedut mendapan yang menuntuh hasil penemuan. Dan kelima, artifak ini dibawa naik ke permukaan menggunakan peralatan yang dikhaskan. Okay. Itu kaedah ekologi. So, kita pergi yang seterusnya. Okey, taksiran dalam sejarah. Apa dia taksiran dalam sejarah ni? Taksiran dalam sejarah ialah menerangkan ataupun mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okay. Dan dalam taksiran sejarah ni berlaku perbezaan setiap sejarawan yang mentaksir itu. Ini disebabkan oleh ada 4 faktor. Yang pertama, kerana berlakunya pemilihan sumber yang pelbagai, berlakunya perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan juga tujuan penulisan mengikut ahli sejarah tersebut. Okay. Yang ketiga, apakah kepentingan taksiran dalam sejarah ini? Bagi menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber, menilai sesuatu peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza, dan juga supaya kita lebih berfikiran terbuka dan juga kritis. Okay. Okey, yang last sekali ialah kepentingan mempelajari sejarah. Okey, apa pentingnya kita sekarang mempelajari sejarah? Yang pertama, supaya kita mengenal asal-usul, mengambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Yang ketiga, memupuk plagiarisme, mengukuhkan perpaduan, memandangkan negara kita ialah negara majmuk.
Yang kelima, membangunkan negara dan bangsa. Dan keenam, mengaplikasikan kemahiran berfikir pemikiran sejarah.